Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV, khususnya bagi penonton Ruang Bicara. Malam ni kita akan bersama dengan tetamu yang cukup signifikan untuk membincangkan topik belanjawan 2025 yang bakal dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat ini. Saya Hilman Jamil akan menemani anda selama 1 jam dan ditemani oleh 2 individu yang saya wawarkan tadi, cukup signifikan tentang isu berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya, iaitu pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Di sebelah kiri saya Datuk Zainal Abidin Sakum. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullalah. Khabar beginilah, baik, alhamdulillah. Dengan suasana negara macam ni, kita pun rasa selamat, insyaAllah. InsyaAllah ya. Dan seterusnya di sebelah Datuk adalah Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi UniKL Business School. Dan kita tahu apabila sebut tentang belanjawan, tentunya berkait rapat tentang pendapatan rakyat, dan tentunya setiap di kalangan kita juga ada yang mengalami masalah ataupun kekangan dari sudut pendapatan menjuruskan mereka ke dalam kemiskinan yang masih lagi dibasmi sehingga kini. Dan untuk itu topik kita malam ini adalah basmi kemiskinan, bina kesejahteraan menjelang belanjawan 2025. Baik, saya mulakanlah mukadimah dengan Datuk. Mungkin Datuk selaku pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan ini melihat bagaimana belanjawan yang kali ini mungkin dapat mempengaruhi isu kemiskinan di negara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof dan Hilman. Persoalan sama ada belanjawan kali ini boleh mempengaruhi. Setiap tahun kita akan berharap agar ianya dapat mempengaruhi. Sebab itu Yayasan Basmi Kemiskinan mempunyai tema basmi kemiskinan, bina kesejahteraan. Dia tak boleh basmi je kemiskinan. Dalam masa yang sama kena bina kesejahteraan supaya dia seimbang. Jadi bagi maksud tersebut kita melihat kerajaan akan terus mencuba mencari jalan agar kemiskinan di tanah air kita ni akan dapat diselesaikanlah. Sebab itu Yang Amat Berhormat PMX dengan beraninya menoktahkan. Wah, ini bukan bahasa main-main ya. Ya, bila kita menulis noktah tu tak boleh tulis lagi dah. Berhenti terus. Jadi ini satu ungkapan yang sangat berani. Maka di bawah ni mulalah kita berbincang apakah sebenarnya cara menoktah. Ada orang kata naikkan semua pendapatan dia orang tu, naikkan sampai ke paras tu, semua dah hilang ke miskin. Oh, semudah itu? Tak semudah itu kan. Dia ada angkubah-angkubah lain yang diperlukan dengan sikapnya, dengan budaya kerjanya, dengan perangai orang-orang warga negara, bagaimana dia menanggapi soal-soal kemiskinan ini. Kalau negara memang seperti nak menoktahkan, tetapi kalau dalam masa yang sama ada orang yang ada kerja pun tak mau kerja, dan duduk masih macam saya masa tahun 60, masa itu umur saya 10 tahun, sampai pukul 10 pagi dengan kain pelekat begitu je dekat pintu tu. Saya kata apa ya kita nak pergi ke mana-mana, orang dah jauh kan. Itulah sekurang-kurangnya permulaan ni. Dan kalau kita lihat Doktor, Perdana Menteri di awal apabila dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia kali ini, beliau dengan tegasnya akan berjanji untuk menoktahkan kemiskinan dalam setiap ucapannya sehinggalah ke hari ini. Jadi doktor melihat bagaimana belanjawan ini kali ketiga oleh Datuk Seri Anwar untuk melihat bagaimana akan menoktahkan isu kemiskinan ini dalam mungkin rangka kerja yang baru, strategi yang baru dan sebagainya. Baik, terima kasih Saudara Hilman, bahagia tu. Satu soalan yang baik sebab kalau kita lihat bila Yang Amat Perdana Menteri mengambil alih pada 1 tahun yang lebih, sekejap rasa macam baru, tapi dah lebih 1 tahun setengah, dah lama. Okey, tapi pada yang sama kita kena ingat apa yang berlaku pada tahun sebelumnya. Di mana pada masa itu, kalau tahun sebelum itu adalah tahun pandemik COVID-19. Jadi banyak usaha-usaha masa itu adalah
mengurangkan jumlah kemiskinan. Kalau kita lihat, tak silap saya, sebelum pandemik COVID-19 tu, jumlah kemiskinan lebih kurang 400,000. Ini hardcore poverty kat Malaysia, betul miskin tegar. Tapi semasa tahun 2020 hingga 2021, peningkatan begitu banyak sampai 600,000. Pernah disebut oleh Tok Pa dalam masa dia menjadi Menteri Ekonomi masa tu. Antara sebabnya adalah pandemik COVID-19 tu, hilang pekerjaan dan sebagainya. Jadi bila PMX itu mengambil alih, pertama dia mengubahkan, ingat belanjawan pertama, lepas tu belanjawan yang kedua. Okey, sekarang ni pada belanjawan yang ini, dan kita dengar daripada apa yang katakan Datuk, yang bagi Datuk tadi, baru-baru ni pun PMX ada mengatakan kita akan menoktahkan isu kemiskinan itu sendiri. Jadi kita melihat belanjawan ni, kita tahu ekonomi sekarang berkembang pada ada paras yang membanggakan kita, dengan ekonomi, dengan pengukuhan ringgit dan sebagainya, ya, dengan pelaburan yang banyak daripada multinational FDI data center dan sebagainya lah. Tapi rakyat menanti bagaimanakah, apakah yang mereka akan dapat. Dulu kita bicara pasal makro, betul, ekonomi begini-begini, tapi dari segi mikronya, bagaimanakah soal penguasaan mereka dari segi perbelanjaan mereka, kos sara hidup, kuasa beli mereka. Ini yang kita nak lihat dalam apa dipanggil bajet kali inilah oleh PMX lah. Jadi itulah antara isu-isu yang perlu ditandatangani oleh kerajaan. Dan bagi penonton yang sedang menonton dan bicara malam ni, kita akan buka talian bagi anda mengajukan sebarang pandangan dan juga soalan di talian 03 2697 9768, hanya bertanyakan berkaitan dengan topik malam ini, iaitu basmi kemiskinan bina kesejahteraan. Baik, Datuk selaku pengerusi YBK ataupun Yayasan Basmi Kemiskinan, dan tarikh cukup yang signifikan, 17 Oktober ini merupakan hari pembasmian kemiskinan antarabangsa. Tetapi kalau kita lihat, Datuk, nampaknya masih ramai yang tidak tahu kewujudan hari ini sebenarnya. Mungkin Datuk boleh ulaskan apa itu signifikannya hari pembasmian kemiskinan antarabangsa ini? Tiap-tiap tahun, mulai tahun 1992, Hari Kemiskinan telah pun diisytiharkan oleh bangsa-bangsa bersatu. 17 Oktober tiap-tiap tahun adalah Hari Basmi Kemiskinan. Maka pada tahun ini, temanya ialah mengakhiri penindasan sosial dan institusi, bertindak bersama untuk masyarakat yang adil, aman dan inklusif. Itu tajuk dia. Jadi kalau kita melihat kesungguhan PBB ni, kemudian kita bandingkan pula dengan kesungguhan kerajaan Malaysia di bawah PMX ni terhadap pembasmian kemiskinan, nampaknya kesedaran belum ada lagi. Sebab besok 17 hari bulan ni pun banyak orang tak tahu bahawa ini adalah hari pembasmian kemiskinan. Kalau hari pembasmian kemiskinan itu diwujudkan sebegitu, maka harusnya ada program yang sepatutnya dibuat, sama ada oleh kerajaan, NGO, di ketua-ketua kampung. Sekurang-kurangnya di ketua-ketua kampung tu menjelaskan kepada anak buah, hari ini adalah hari basmi kemiskinan sedunia. Jadi kerajaan kita sedang melakukan kerja-kerja untuk membasmi kemiskinan. Apa yang dibuat oleh kerajaan? Pertama, bantuan itu, bantuan ini dan sebagainya. Apa lagi? Sehingga kan kalau menjadi ahli BSN, kalau meninggal dapat sekian. Kalau kita tengok yang itu saja, yang kalau meninggal dapat 2,000, yang meninggal dapat 1,500, meninggal orang ada yang boleh dapat 40,000. Tetapi ini semua kadang-kadang tak sampai kepada pengetahuan rakyat. Bantuan-bantuan yang kata kerajaan Selangor, 46 inisiatif dia membantu kerajaan daripada dalam perut budak tu sampai besar, sampai kahwin, beli rumah, ada semua tu. Tetapi bagaimana perkara ini sepatutnya disampai, kemudian ada jawatan kuasa di tiap-tiap kampung ni bertindak membuat bilik gerakan, bagaimana dekat kampung ni siapa lagi yang belum dapat ini, belum dapat ini, supaya yang memberi ni dengan yang menerima ni dapat ditembungkan oleh
apa kita kena institusi-institusi yang diwujudkan ni, JKK lah, kemudian partinya sebanyak-banyaknya, masjid ada jawatan kuasa, kemudian ada pula parti-parti yang nak mengambil hati orang. Patutnya ini yang kita buat. Tetapi nampaknya pilihan orang politik ialah kata mengata antara satu dengan lain, kerja-kerja macam ini tidak dapat dibuat. Jadi oleh kerana itu, saya berfikir kalau misalnya hari pembasmian kemiskinan ini, Panglima sebenarnya dulu Zabah. Tahun 1923 dia menulis pasal kemiskinan ni. Tahun ni tahun 2024, 100 tahun dah. Lepas itu kita tengok Engku Aziz. Ya tak? Engku Aziz. Kemudian pada tahun 74, Datuk Seri Anwar Ibrahim kes baling. Sekarang dia jabat jawatan Perdana Menteri, dia kata nak noktahkan kemiskinan. Maka saya agak tepat kalau Datuk Seri Anwar berani istiharkanlah hari pembasmian kemiskinan ni, supaya kerja pembasmian kemiskinan ni bukan PMX seorang yang kena buat. Tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab menteri-menteri besar, tetapi tanggungjawab sampai ke kerajaan yang paling kecil, namanya JKK dululah. Sekarang dah ada nama macam-macam lah. Itu mesti bergerak, bertindak serentak dengan apa inspirasi daripada atas lah. Baru insya-Allah kita boleh pergi. Betul. Maksudnya bantuan tu sampai ke bawah. Sampai betul-betul ke bawah. Baik, doktor, bila sebut tentang kemiskinan ini, kita boleh membezakan lah pelbagai peringkat kemiskinan. Kalau di bandar, orang kata ada juga miskinnya, apatah lagi kalau di kampung. Jadi bagaimana doktor melihat ciri dan sifat kemiskinan yang berbeza di setiap negeri di wilayah di Malaysia ini? Pendekatan yang perlu diambil oleh PMX. Untuk negeri ini mungkin pendekatannya berbeza. Negeri A mungkin berbeza dengan negeri B. Bagaimana doktor melihat ini? Sebenarnya satu soalan yang bukan nak kata bagus, sebab dia simple tapi sebenarnya dia kompleks. Kenapa? Kita tahu klasifikasi, kita dengar B40, M40 dan sebagainya kan. Kalau B40 tu mungkin kalau dia di Perlis, dia mungkin M40, tapi kalau datang Kuala Lumpur dia jadi B40. Kan? Betul. Jadi perbezaan tu memang besar lah antara wilayah-wilayah ni kan. Jadi di manakah mencari keseimbangan? Dalam plan ekonomi madani telah pun diletakkan bagaimanakah pembangunan harus dikembangkan pada semua wilayah, semua negeri di seluruh Malaysia, bukan hanya tertumpu pada bandar-bandar saja. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah, kerana kita fahamlah dalam keadaan politik sekarang dengan perbezaan kerajaan negeri dan kerajaan pusat, masing-masing ada dia punya plan dia sendiri kan. Jadi memang satu cabaran lah kepada PMX itu sendiri. Tapi apapun, kalau kita nak mahu meningkatkan taraf, ya, jadi dari peringkat federalnya, dari segi pusat kita tengok kita sekarang ada dua polisi. Satu gaji minimum 1,500 dan mungkin dalam jangka mungkin naik pada 1,800. Ada setengah pendapat, saya sendiri pernah memberikan pandangan mungkin patut letak terus 2,000 terus. Tetapi ia akan memberikan sedikit kekangan lah, terutama kepada pedagang mikro kecil sederhana lah, PMKS lah. Itu satu. Kedua adalah progresif, polisi gaji progresif. Mana peningkatan gaji, ya, tahu semua kakitan kajian akan dapat belanjawan ni akan ada peningkatan, insya-Allah, ya, peningkatan gaji yang baru. Dan PMX ni kata kalau saya nak melaksanakan GST, dia kata kalau boleh kita naikkan gaji minimum tu kepada 3,000 ya. Kan? 3,000. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah dia cuba menerapkan daripada kerajaan pusat kepada seluruh Malaysia dengan cara polisi. Tetapi pada masa yang sama kita perlu faham kos sara hidup di bandar maupun di luar bandar berbeza. Rumah sewa, kalau kita pergi Ipoh, tak pergi jauh lah. Ipoh dengan Kuala Lumpur dia berbeza. Kalau kita tengok kan dari segi median pendapatan, ya, Putrajaya paling tinggi, nombor 2 Kuala Lumpur, nombor 3 Selangor. Kalau kita tengok yang paling miskin, Sabah, lepas tu Kelantan, ketiga Sarawak. 28% daripada hardcore ataupun miskin rentan, ya, di Malaysia terletak di Sabah. Memang kerajaan memang menyalurkan, tetapi untuk mengeluarkan sesuatu dalam kemiskinan ni, kita bukan hanya cerita pasal dulu orang cerita bagi ikan, betul. Lepas tu sekarang bagi joran. Bukan itu saja, dia kena create satu ekosistem. Kolam dia sekali, tukang jualnya sekali, apa semua tu, barulah dia boleh berjaya. Sebab apa, sekarang kita hidup dalam sistem, kita ada orang yang telah lama dalam industri seperti yang kita kata kartel-kartel tu,
yang kontrol segala barang kan. Jadi kalau kita nak naikkan taraf hidup dia perlukan satu keseluruhan ekosistem itu sendiri. Dan saya tertarik dengan topik kita malam ni, basmi kemiskinan, bina kesejahteraan, Datuk. Maksudnya dalam istilah muda, poket penuh, insyaAllah gembira lah. Jadi Datuk, macam mana Datuk melihat nak bina kesejahteraan ini juga mencabar bagi pemimpin sedia ada dengan keadaan ekonomi global ketika ini, walaupun Alhamdulillah setakat ini menunjukkan kepimpinan PMX cukup berada di landasan yang baik dari sudut ekonomi dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsi sedikit bagaimana nak bina kesejahteraan ini yang gembira, boleh menggembirakan bagi golongan rentan ini. Saya melihat apa yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi mengkedepankan Tibet sekarang ni. Tibet Tibet ni. Yang ini YBK dah buat lama dah. Sejak kita tahun 1990 kita dah ada pusat latihan YBK di Kuala Selangor. Kita buat bersama-sama dengan PNB masa tu, UMW. Dia orang siapkan infrastruktur, bangunan, kemudian dibayar pula pocket money daripada RM10 sehari kat budak-budak ni, dan mereka belajar jentera berat. Ada budak kita tu sekarang ni start daripada situ, sekarang ni sudah ada 3 bulldozer berat dengan 2 traktor untuk membuat kerja-kerja ladang di kampung-kampung. Ini saya fikir kejayaan dan pendapatan dia dahsyat sungguh lah. Jadi maksudnya Tibet yang disebut yang diketengahkan secara besar-besaran sekarang ni ialah peluang yang terbaik sekali untuk kita pertama membina kemahiran budak. Satu. Kedua, membina perangai, sikap supaya bagaimana mengurus keuangan, bagaimana mengurus kerja, bagaimana mengurus janji dengan orang. Misalnya dia bidang elektrik, dia janji dengan orang seminggu siap, dia kena buat seminggu. Jangan buat 2 minggu orang datang sampai orang marah-marah, maki-maki kita. Itu tak menjadikan kita tu orang yang hebat. Jadi artinya ekosistem yang disebut tadi, kalau dapat bukan saja kemahirannya, memang pandai betul dia, tetapi sikap dia nanti, sombong dia nanti, ada duit dia tutupnya kedai. Lepas itu bila tak ada duit baru dia buka kedai balik. Hal-hal macam ini ialah hal-hal yang saya fikir tidak akan menimbulkan kesejahteraan. Dah dibagi pancing dekat dia, dah dapatnya mancingnya dia tak peduli orang dah, ataupun dia bersombong pula dengan orang. Jadi saya fikir kesejahteraan yang dapat dihasilkan oleh Tibet ni nanti nak hantar ke China, saya dengar ceritanya. Itu high performance punya bidang. Gajinya sampai 4,500. Dan terjelur air liur orang-orang yang belajar di universiti menengah ni. Memang betul, sebab YBK sudah melihatnya dengan mata kepala kita. Dia orang menyaga 8,000 gajinya sekarang. Yang menyaga tu. Ini bidang elektrik. Jadi maksud saya, kesejahteraan ini ialah orang yang akan rasa selesa, orang yang akan rasa tenang, orang yang rasa nak berbagi selepas itu, orang yang lepas daripada ini tidak mengharapkan kerajaan. Kalau di depan rumah kampung tu ada satu lubang pun kita nak call majlis daerah untuk menutup lubang, padahal dengan pasir satu bolbero tutup, selesai masalah tu. Tapi kita nak nunggu sana juga. Hal-hal yang macam ni kita tak dapat sejahtera besok. Sebab itu saya fikir saya setuju dengan Prof tadi. Ekosistemnya kena dibetulkan balik, semangatnya kena dibetulkan, budayanya kena dibaiki, kan? Islamiknya tu mesti diterjemahkan daripada ilmu kepada budaya. Budaya itulah bermutu tinggi. Mesti baru menjadi, insya-Allah. Semakin seronok saya mendengar penjelasan Datuk dan juga Doktor. Nampaknya kita akan berhenti rehat dulu seketika. Untuk kali ini kita akan kembali selepas ini. Bersua kembali bersama saya Hilman Jamil dalam Ruang Bicara
di mana kami membicarakan topik yang cukup signifikan menjelang 2 hari lagi Belanjawan 2025, iaitu basmi kemiskinan, bina kesejahteraan, dan 2 tetamu yang cukup arif tentang isu ini, iaitu pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan Datuk Zainal Abidin Sakum dan juga penganalisis ekonomi UniKL Business School Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Baik, kalau kita melihat tentang isu kemiskinan ini baru-baru ini dalam satu simposium, ya, Doktor, kita melihat ada pengumuman oleh kerajaan, iaitu di Simposium Kebangsaan 2024, di mana kerajaan memberi bayangan beberapa ikhtiar baru akan diperkenalkan dalam Belanjawan 2025 hari Jumaat ini. Dan antaranya, memang agak panas isu ini, menghentikan subsidi pendidikan kepada anak-anak golongan kaya dan peralihan kepada pengukuran ataupun pengukuran kemiskinan lebih seimbang dan adil, iaitu berdasarkan konsep pendapatan boleh guna bersih ataupun NDI. Pendapat doktor mungkin lebih arif tentang isu ni. Saya sebagai seorang dalam industri pendidikan di Universiti Kuala Lumpur kan. Jadi memang kita lihat memang tu pendidikan itu untuk semua. Tetapi bila sampai satu masa, satu tahap untuk mendapatkan pendidikan itu memang semakin kompetitif lah. Okay, dan kita dapat melihat bahawa cuma macam UniKL sendiri, kita pun di bawah Kementerian Luar Bandar dan Desa, dan kita menyediakan untuk pelajar-pelajar daripada luar bandar terutamanya. Tapi sekarang ni UniKL semua orang nak masuk. Okey, ini saya bagi contoh lah. Selain daripada itu juga, apa yang dirasionalisasikan oleh kerajaan maupun oleh yang amat berhormat PMX adalah dia dah tengok apa benda yang kita boleh prioritikan, yang dalam keadaan keuangan kerajaan yang begitu mencabar dan sebagainya, manakah kita patut letakkan keuangan yang sepatutnya. Mungkin apabila kita mengurangkan bantuan kepada yang orang yang dah T20 ni, jadi mungkin duit yang lebih banyak sekarang kita mungkin bagi RM150 sebulan, setahun, untuk mungkin lebih lagi kita boleh bagi dengan penjimatan tu. Jadi ini yang mahu dapat cuba dibawakan. Kita boleh pergi masyarakat di Sabah dan Sarawak, di luar bandar, di Kelantan, nak pergi sekolah, anak-anak akan jalan kaki berbatu-batu. Banyak video-video yang tular dalam social media. Mereka terpaksa berjalan dekat 1 jam, 2 jam setiap hari. Itu kalau tak hujan. Kalau musim hujan macam mana kan? Jadi dari segi aspek itulah, dari segi teknologi, jangan cerita lagi lah. Kita cerita ni, kita seharusnya melihat kembali apakah kepentingan, apakah prioritinya. Kalau Indonesia saja prioritas lah, ya, yang sepatutnya kita letakkan duit yang kita ada yang kepada yang sepatutnya. Ada anak-anak yang sekarang ni orang T20, ada juga M40, hantar anak sekolah private school, mereka mampu. Betul. Banyak. Dan saya tertarik juga, ada yang katakan mungkin MRSM pun ada nak MRSM berbayar. Betul kan? Berbayar. Apa salahnya? Bagi saya apa salahnya? Apa salahnya ada yang mungkin mahu MRSM berbayar? Kerana dia melihat kualiti pembelajaran di MRSM itu cukup bagus. Kan? Jadi dari segi aspek itu saya rasakan perlu satu apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri itu adalah satu langkah yang berani mengubah paradigma kita, merubah pemikiran kita sebenarnya. Dia bukan Robin Hood ekonomi, Doktor. Bukan, tak boleh. Ini paradigm shift. Sesuatu yang kita rasakan hak kita, selama-lamanya tidak, masa akan berubah. Setuju. Cukup berkesan penjelasan doktor ni. Baik, kalau kita lihat Datuk, inisiatif kerajaan yang sedia ada ketika ini, boleh dikatakan buat masa ini cukup lah untuk membasmi kemiskinan. Jadi pada pandangan Datuk sendiri melihat, adakah rakyat Malaysia ni sepatutnya bersyukur dengan kerajaan yang ada ketika ini? Kerana kalau kita bandingkan dengan negara lain, mungkin caranya berbeza untuk membantu kemiskinan. Kalau di Malaysia pelbagai insentif diadakan. Contoh paling mudah yang dapat diterima secara fizikal, sumbangan tunai rakyat dan sebagainya. Banyak. Itu yang saya sebut tadi, terlalu banyak kan. Tetapi mesti ada tetapi. Mesti ada tetapi. Kenapa? Di peringkat kaki tangan kerajaan, saya tak tahu sama ada mereka ni faham semua. Apa matlamat, apa tu buat. Setahun ni kita nak berapa orang yang berubah, apanya yang berubah, ada report dan sebagainya kan. Dan orang yang dah berjaya ni diminta pula memberi ucapan-ucapan, memberi penjelasan-penjelasan. Universiti keseluruhannya kita harap mereka bukan saja mengajar ilmu, tetapi mengajak mereka tadi paradigm, supaya menukar cara fikir. Tak semua yang pada tahun 70-80 tu cantik tu sebenarnya betul. Tahun di sini dah tak betul dah dia, kan? Banyak benda-benda yang itu berlaku. Jadi oleh kerana itu saya
saya sangat yakin kerajaan sekarang ni dengan program-program yang dibuatnya ni boleh kata kebanyakannya untuk membasmi kemiskinan lah, untuk membasmi, tapi kita lupa membina kesejahteraan. Sehingga kan Felda kalau hari raya satu rumah tu 20 kereta satu rumah tu. Asalnya mereka tu yang dipilih kemarin orang paling miskin di kampung. Tapi orang-orang tu patutnya bila bersembang tu, apa engkau ada, saya dah ada kedai bang, itu patut borak. Tapi tak, kerajaan ni tak elok, pemimpin tu tak elok. Dia jadi macam itu, dia tak sejahtera tau. Dia tak rasa bersyukur bahawa mak dia masih hidup, bapak dia masih boleh berjalan, dia dengan kereta ramai-ramai kat situ, dia rasa tak sejahtera lagi, keluh kesah hidupnya. Jadi macam mana gayanya? Kita nakkan ulama'-ulama' pun berperanan lah. Macam mana ni? Mereka ni dah berduit dah, kata tadi, dah berduit dah, dah boleh hantar anak ke sekolah berbayar, kan? Dan apa nama ni, ada satu sekolah tu siapa bayar 100,000 gitu, maka anak ni tak payah bayar yuran ni sampai universiti. Apa lagi, bila sampai universiti besok, duit 100,000 tu kami pulangkan balik. Ada yang macam itu. Betul. Ada yang bayar 100,000. Ada yang bayar. Apa maksudnya tu? Udah ada yang tapi tak sejahtera. Bila dengar dia bersembang, saya tengok dia tak sejahtera. Dia tabiatnya ialah tabiat mengata ni tadi. Tak puas hati je. Cuba bayang kalau orang ni semua puas hati, saya yakin banyak benda akan boleh muncul daripada pemikiran dia, dan anak-anak dia akan menjadi orang yang boleh kita panggil dapat diteladani oleh masyarakat akan datang. Baik, nampaknya kita ada pemanggil di talian, iaitu dari Sabah katanya, Datuk Gulam. Hello, selamat malam. Hello. Ya, selamat malam, Datuk Gulam ya. Ya. Okey, ingin beri pandangan atau bertanyakan kepada ahli panel? Saya bagi pandangan. Baik, silakan. Ya, yang penting sekali kukuhkan bantu orang di pedalaman, bagi mereka cucuk tanam, supaya mereka boleh hidup. Satu, kedua, and then bagaimana dengan PSB, amanah saham ibu tak dulu hidupkan dengan interest hingga 20%. 20% ya. Dan bagi mereka setiap quarterly lah, tidak payah tunggu setahun. Tidak payah tunggu 1 tahun. Every quarterly, tiap 3 bulan bagi mereka interest. Keuntungan daripada amanah saham Bumi Putra untuk nak membasmi kemiskinan. Dan bagi sekolah-sekolah, bagi sekolah-sekolah untuk orang yang susah, yang berdekatan dengan kampung mereka, kalau nak basmi, dan hidupkan segala apa yang di pedalaman, cucuk tanam ataupun bagi mudah seperti UMNO dahulu, yang bagi kapal apa semua untuk nak tangkap ikan, bagi mudah, jangan bagi interest, bagi mudah untuk nak memajukan orang-orang. Dan terakhir sekali, currency kita. Currency kita mesti naik. Oh, currency, okey. Kalau kita boleh naik RM1, hiduplah orang miskin. Basmilah orang miskin. Kalau naik RM1 saja, dengan Singapura $1, RM2 $1, ataupun $1 kita $3.5, hiduplah orang miskin, kerana barangan kapal luar untuk hidup sudah turun 5-60%. Tapi kalau basmi dengan sekarang memang susah nak basmi kemiskinan, kerana barangan tu mahal. Baik. So yang penting sekali tingkatkan currency kita. Ya. Bantu di pendalaman, bantu setiap negeri, bercucuk tanam, dan ASB teruskan dengan faedah yang tinggi. Janganlah kerajaan untung. Bagi kepada yang memalukan 60, 70, 80 tahun, bagi 2-30 ribu, daripada ASB ambil keuntungan. Baik. Setiap quarterly lah, jangan 1 tahun. Setiap quarterly 3 bulan. Betul. Mendapatkan keuntungan, membasmi kemiskinan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Gulam dari Sabah. Itu dia. Mungkin Datuk nak ulas. Saya ada 4 poin di sini. Kalau saya lihat, cucuk tanam, ASB 20%, dan juga keuntungan ASB itu diberikan setiap 3 bulan.
katanya, dan juga currency tentang mata wang kita. Mungkin saya bagi Datuk cucuk tanam dan juga ASB 20% ni. Yang cucuk tanam ni sebenarnya sudah jadi polisi kerajaan, memberitahu bahawa future kekayaan Malaysia ni ialah durian sangking lah. Apa nama Nas, MD2. Satu lagi kelapa muda. Ya, kelapa muda. Itu dah kerajaan dah ada dah dia punya tu. Jadi di peringkat ini saya fikir kerajaan sudah ada kementerian-kementerian yang patutnya mengambil inisiatif bagaimana nak menjadikan ini pendapatan, punca pendapatan yang lumayan, dan ini ialah kekayaan masa depan negara. Saya tak tahu sama ada kementerian-kementerian ini ada tak projek-projek yang sebegini. Oleh kerana itu saya sangat setuju dengan ulam tadi bahawa pertanian adalah merupakan punca pendapatan masa akan datang. Pasal ASB tadi 20% yang itu katanya tak pandai saya nak menyebutnya. Pasal ini pakar ekonomi kan, pakar ekonomi. Sebab keuntungan tu dijana rasanya daripada bisnes. Kalau keuntungan sampai 20%, saya ingat zaman ini dah payah sikit lah nak cuba kan, cuba lah. Doktor boleh ulas tentang keuntungan yang 20% bahagi setiap 3 bulan dan juga mata wang kita kalau tinggi lebih baik. Itu adalah satu orang kata mimpi indah kita lah. Mimpi indah. Of course itulah satu idaman semua rakyat Malaysia lah kalau kita boleh lakukan. Bukan sesuatu yang mudah, dan sememangnya di negara kita sudah ada pun agensi-agensi seperti PNB yang KWSP, kita ada KUAP, kita ada Lembaga Tabung Angkatan Tentera, banyak lagi agensi pelaburan yang membuat pelaburan dan sebagainya lah. Jadi ini adalah salah satu idaman lah. Kalau kita dah memang kalau kita ikut zaman dulu lah, tabung haji dan sebagainya memang tinggi dulu. Tapi sekarang, tapi kalau kita tengok dulu tabung haji, dia punya ataupun ni dia punya size of fund dia kecil. Ya, dulu main bilion berapa, 10 bilion, 20 bilion. Sekarang ratusan bilion. Tapi kalau you talking about percentage tinggi, tapi dari segi actually amount tu dia besar lah. Dan dari sekarang keadaan ekonomi global yang challenging, dengan US dollar yang naik dan turun, banyak ringgit kita dipengaruhi oleh faktor-faktor currency seperti tadi tu, memang satu mencabar. Tapi apa yang diberikan oleh setakat inilah, pada pandangan saya, diberikan oleh PNB maupun KWSP maupun agensi lain seperti tabung haji adalah cukup membanggakan. Kerana kalau kita nak letak duit, nak selamat letak duit kat bank pun dapat 2%, 2-25%. Tapi kita boleh dapat sampai macam tabung haji selepas zakat pun 3.3, 3.5%. Kalau EPF sampai 5 ke 6%. Itu satu yang bagus lah. Itu satu lah. Kedua adalah mata wang. Apa kita lihat sekarang ni, perubahan mata wang. Kalau kita lihat dulu, sekarang hari ni dah sampai 4.3. Kita menaik sampai 4.7, dekat 4.78. Ya. Banyak pengaruh sebenarnya. Ya. Jadi inilah salah satu benda yang yang saya kata awal soalan tadi, dari segi makronya, ringgit kita mengukuh, FDI masuk banyak. Sekarang ni rakyat nampak cantik lah. Nampak cantik kan? Mikronya ni, poket kita ni, adakah barang akan turun harga? Itu persoalan. Itu betul lah tu. Apa yang dimaukan oleh rakyat tu. Saya bukan nak kata itu bagus, tapi itu adalah apa yang disuarakan oleh rakyat. Dan apa mereka mahu melihat sekarang ni harga ayam. Bila harga ayam dah mungkin katanya harga telur tak akan lagi disubsidikan. Jadi kita akan tengok kekuatan ringgit tu akan dites dekat situ. Betul. Ya, sebab tapi sebenarnya telur ni dia memang keluaran tempatan, tetapi makanan ayam yang bertelur tu diimport dari luar negara. Itu persoalannya. Itu masalahnya, makanan tu tinggi. Makanan tu, dan 60% daripada makanan ayam tu adalah jagung yang diimport, maize dia panggil. Maize tu yang diimport, dan dari situlah ada katil-katil yang mengontrol, mengawal. Itu yang kita patut jaga untuk pecahkan kata-kata ini. Nampaknya talian kita cukup panas. Dr. Malani ada pemanggil di talian Encik Mazlan dari Kedah. Silakan Encik Mazlan. Assalamualaikum. Dari Kedah lah. Saya nak bertanya sikit, kalau boleh nak minta bagi pihak kerajaan, perpaduan ni minta semak balik pencen pesara kerajaan JAN. Pencennya setiap bulan bawah RM600. Satu sekarang ni mendekat barang tu, kalau boleh semak balik kan, kalau RM20 satu hari nak makan apa, barang mahal. Dan ni kalau boleh semak balik, buat apa?
telefon rendah sangat. Kalau boleh minta, kalau ada tiap-tiap kawasan tu buat kedai jualan rahmah tak apa. Ni kedai rahmah tak menentukan ada ke tak ada. Nanti minta diadakan lah, tengok balik kepada JPA, kuatkan KWAP kan, tengok macam mana. Bagi orang ni pun nak hidup kan. Terima kasih lah. Okey, terima kasih Cik Mazlan dari Kedah yang ingin bertanyakan tentang semakan pencen yang mungkin di bawah RM600. Mungkin doktor nak ulas. Saya ulas sebab benda ni bersangkutan. Saya faham pencen ni kajian akan buat revisi dan peningkatan gaji kerajaan lah. Tetapi saya pastikan memang kajian pun ada kekangan kewangan dia dan pasti dia akan melihat bukan hanya segi pencen kaki tangan kajian, tetapi juga saya melihat lebih daripada tu kaki tangan ni angkatan tentera. Ini adalah satu isu yang panas juga sebenarnya. Isu pencen tentera yang ada yang 500, ada yang RM1,000 nak makan apa. Soalan dia valid lah. Betul lah. Memang sesuatu yang valid lah kan. Sekarang, jadi kerajaan kita ingat Kerajaan Perpaduan sekarang ni mengambil alih dalam masa puasa 2 tahun. Kita sendiri melihat ada beberapa pengstrukturan semula ekonomi dan salah satunya adalah subsidi bersasar tu sendiri dengan bantuan dan sebagainya. Ada banyak aspek-aspek lagi yang kita kena sabar sikit. Kalau ada lebih kewangan, mungkin kerajaan akan menyalurkan pada tu. Betul. Bukan dia tak nak menggembirakan rakyat, tapi dia ada kekangan. Jadi sekarang ni first pen saya nampak dia dah buat revisi kaki tangan 45%, 15 ke 50%. Itu first step. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi penangkitan pencen lah. Mudah-mudahan kita doakan lah. Harapkanlah begitu ya. Harap Baik, begitu Datuk, Doktor, kita rehat dulu. Kita berhenti, redakan sedikit kepanasan malam ni. Kita akan kembali selepas ini. Teruskan bersama saya di Ruang Bicara. Bertemu kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Iman Jamil dan diam tak diam hampir dah 40 minit sebenarnya kita berbicara wara Datuk dan Doktor. Baik, Datuk, kalau kita melihat kepimpinan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim di awal-awal telah cukup ditekankan mengenai tata kelolanya. Sampai sehingga ke hari ini di mana itulah antara intipati penting kerajaan beliau, memastikan tata kelola yang baik, servis yang baik, good governance dan sebagainya dalam masa yang sama untuk membantu rakyat di setiap lapisan. Tetapi ada masalah ni, Datuk. Seperti Datuk katakan di awal siaran tadi, mungkin dari atas sampai ke bawah tu tidak lancar perjalanannya. Bagaimana Datuk nak menguraikan tentang isu ini yang saban tahun kita akan sentiasa persoalkan kenapa masih ada bantuan yang tidak sampai ke golongan sasar ini? Betul. Sekarang ni bila online banking ni nampaknya banyak menyelesaikan masalah. Alhamdulillah ya. Satu ketika dulu bantuan tu dijemput satu daerah tu ke satu dewan bagi seorang-seorang sampai petang baru siap. Buat pemberian ni baik, betul, tapi hati orang sakit. Dia terasa dia didatangkan macam minta sedekah lah. Ni kerja dia satu hari tu siapa nak bayar. Jadi saya berpendapat kadang-kadang niat kita elok, tetapi pelaksanaannya tak bagus. Sebab itu bila kata tata kelola tadi, bila disebut tata kelola tu, istilah tu PMX yang sebut. Selama ini kita tak pakai sebut tu good governance lah macam-macam. Ini tata kelola. Tata kelola artinya semua benda ni menjayakannya kena kelola, kena dikelola dan ada tatanya. Kan? Itu. Jadi diperkenalkan juga libat urus. Kalau yang nak kita, ada orang mohon sesuatu kepada kita, kita tak boleh terus jawab, tak boleh. Kena libat urus, panggil orang tu, kenapa kau nak macam ni? Dari segi undang-undang tak boleh ni dan sebagainya. Cuba betulkan supaya dia jadi macam ni. Itu dipanggil libat urus. Bila kita menjawab, orang tu pun puas hati, kita pun puas hati. Oh, ini memerlukan kursus tak berapa banyak. Dipanggil libat urus. Apa dia? Kita menghormati kehendak orang. Tetapi undang-undang tak membenarkan. Bagaimana kita hendak supaya dia tu dapat dia punya kehendak undang-undang dapat berjalan. Oh, saya nampak ini diperkenalkan oleh PMX. Kalau kita lihat PMX ni punya pendekatan ya, pertama berani, kedua tadi bersasar dia kata. Istilah bersasar, teruk dia kena pada mula-mula tu. Betul. Dah biasa kan minyak semua orang sama je. Sekali awak pendapatan tinggi tak boleh lah tinggi minyak ni kena begini. Marah semua orang.
Marah semua orang pasal dia membuat yang tidak popular. Betul. Tetapi itulah yang betul. Kan? Kalau kita nak ambil sangat hati rakyat ni, kita tabur je, tabur. Bukan duit aku. Saya suruh siapa Perdana Menteri, tanggung lah awak. Kan? Tanggung lah awak. Aku dah belanja. Aku dah berhutang lagi. Nanti yang nak bayar bukan aku. Lepas ni Perdana Menteri ni. Lepas itu nanti tak tahu siapa. Barangkali budak tu pun sekarang 17 tahun umur yang nak membayarkan hutang ni. Ini semua nampaknya tak ada bertanggungjawab kan. Jadi saya fikir PMX banyak memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru hasil daripada pengalamannya. Macam-macam pengalaman yang dia dapat. Akhirnya dia rasa dia mesti bertindak betul, bertindak benar, melaksanakan tugasnya ni, kerana tugas ini ialah beban yang diturunkan oleh Allah kepada dia untuk apa yang dia nak diperjuangkannya dulu tu dapat dilaksanakan. Ini saya fikir patut kita doa baik-baik untuk dia. Betul. Kita sama-samalah menjayakan dengan kesejahteraan ini. Baik, Doktor, kalau kita lihat sebelum tadi ada pemanggil dari Sabah, kebetulan juga soalan berikutnya berkaitan dengan Sabah juga, di mana Menteri Ekonomi baru-baru ini Rafizi Ramli mengatakan bahawa belanjawan 2025 ini akan fokus untuk membasmi kemiskinan terutamanya di negeri Sabah. Ini kerana memandangkan Sabah mempunyai 8 daripada 10 daerahnya masih termiskin di Malaysia. Mungkin Dr. beri ulas sikit kenapa Sabah perlu kita tumpukan untuk kali ini. Baik, Sabah yang seperti saya kata maklum kat awal tadi, dari segi garis kemiskinan negeri dia paling rendah. Dalam tak silap saya dalam 4,000 lebih je lah. 4,000 lebih. Dan memang banyak belanjawan telah dialokasikan kepada Sabah. Kalau saya tengok ada beberapa ni alokasi yang disebut oleh Menteri Ekonomi dalam Parlimen sebanyak 1.5 bilion sehingga Julai tahun ini saja. 1.5 bilion bukan yang sedikit seluruh negara. 468.7 juta diberikan kepada projek infrastruktur di 8 daerah di Sabah. Jadi betapa seriusnya kerajaan dalam menangani dan kita faham Sabah ni dia satu negeri yang besar dan punya sempadan laut yang besar, yang luas, dan dia juga menangani dua negara jiran iaitu Filipina dan juga Indonesia. Dia bukan sesuatu yang mudah untuk dikawal dari segi sempadan dan sebagainya. Patutlah kita ada kes Lahad Datu dan pelbagai lagi. Jadi Sabah ni adalah satu dalam satu kedudukan yang bukan mudah, ya. Memang banyak kerajaan mereka dalam keadaan situasi ekonomi sekarang ni pun bukan negeri lain tak ni. Pertama Sabah, kedua Kelantan, ketiga Sarawak. Jadi kita nampak pertama sekali adalah dari segi penduduk, ya, dari segi infrastruktur itu sendiri. Jalan jauh, seperti saya cakap awal tadi, budak anak nak pergi sekolah kena jalan kaki 1 jam ke 2 jam, nak balik sekolah setiap hari. Jadi kita tak boleh nak kata apa kan, sebab memang muka bumi dia macam tu. Satu negara yang cukup, satu negeri yang memang berbeza muka bumi di seperti Semenanjung. Mungkin tahun 70-an berlaku di Semenanjung, tapi benda tu masih berlaku sekarang di Sabah. Betul. Jadi dulu kita ingat, bukan hanya dari segi aspek tu, aspek teknologi misalnya. Dulu ada cerita pelajar sampai naik atas pokok nak dapatkan signal, telco dan sebagainya. Jadi memang kajian dan dia tak lepas tangan lah. Isu pasal Sabah ni. Sabah ni. Dan Datuk, kalau kita melihat kerajaan pun tak mampu nak buat seorang sebenarnya. Perlu bantuan daripada mungkin NGO seperti Datuk, YBK, Yayasan Kemiskinan, dan juga syarikat-syarikat mungkinlah GLC yang mungkin berkeupayaan membantu juga dari sudut CSR mereka membantu golongan miskin. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana sinergi ataupun kebersamaan antara kerajaan dan juga sektor-sektor ni, NGO dan sebagainya. Kami ada pengalaman Yayasan Basmi Kemiskinan bila Datuk Najib sebutkan Blue Ocean Strategy. Sebenarnya kita dah buat dah. Masa itu kerajaan negeri bagi tanah, keluar bandar buatkan jalan, luar bandar juga bayar duit TNB masuk, pipe masuk. YBK buat rumah, buatkan rumah untuk orang miskin ni. Janji kita buat 2 bilik. Dan kamu mesti berjanji dengan kita dalam masa beberapa tahun ni engkau kena tambah lagi 1 bilik. Kita dah ready kan, supaya dia ada juga kerja ni. Kita dah berjalan macam tu. Itu kerjasama yang sebenarnya NGO boleh buat bersama-sama. Satu lagi pengalaman kita,
college community tu. Di Selangor dulu ada 8 di bawah Yayasan Basmi Kemiskinan. Lepas itu bila Datuk Dr. Syafiq Saleh almarhum jadi Menteri Pengajian Tinggi, dia minta kepada YBK supaya projek ni biar dijadikannya projek pusat. Kita serahkan projek tu kepada mereka kerana YBK mana ada duit. Kan? Jadi itu dah dapat dijalankan. Jadi untuk maksud-maksud yang macam ini, kita memang kena bekerjasama. Yayasan yayasan yang ada ni, kalau kerajaan tu ialah otaknya, dan yang NGO ni jari jemari yang dapat kena dengan orang ni, yang tahu nadi di bawah ni, yang kena bagi signal ke atas ni. Kita adalah menjadi mata dan telinga kepada kerajaan ni. Jadi tak boleh tidak. Misalnya Yayasan Basmi Kemiskinan ada asrama kasih 200 orang, ya. Pada tahun 95 sampai tahun 2021 kerajaan membiayai makan asrama untuk anak-anak ni. Tiba-tiba pada tahun 2022 tak ada lagi dah makanan. Jadi kita dah mencari sendiri. Sedangkan kerja yang dibuat oleh NGO ni adalah kerja membantu kerajaan. Jadi saya ingat PMX tak tahu cerita ni. Dia dibuat oleh pihak-pihak di belah-belah bawah ni. Akhirnya Yayasan Basmi Kemiskinan membuat surat permohonan sana, permohonan sini untuk memberi makan. Jadi maksud kita, apabila sesuatu apa-apa nak dibuat, elok juga NGO ni dipanggil juga, supaya kita dapat memberikan pandangan, supaya sesuatu yang kalaupun tak tepat benar seperti mana yang sepatutnya, boleh mendekati ketepatan lah apa-apa tindakan yang kita akan datang, insyaAllah. Baik, kita nampaknya diam tak diam Datuk dah hampir nak ke penghujung siaran. Berbaki kurang 5 minit saja lagi. Mungkinlah saya bagi peluang 2.5 ya, 2.5 minit untuk belanjawan hari Jumaat ini. Mungkin apa harapan Datuk sendiri, inisiatif ataupun inisiatif yang akan diumumkan oleh PMX atau Sri Anwar Ibrahim yang dapat membasmi kemiskinan dan juga memberi kesejahteraan kepada rakyat? Pertama sekali, ada poin pertama, satu tadi saya sebutkan, agar PMS mengisytiharkan 17 bulan pada tiap tahun jadi hari basmi kemiskinan. Dengan sebab itu kita berharap rakyat Malaysia akan terasa bangga kalau dia terkeluar dari kemiskinan. Sekarang ni lain. Apabila tahun sudah dia dapat zakat punya bantuan kebajikan, tahun ni tak dapat. Dia datang ke pejabat pengulu, tanya apa pasal saya tak dapat. Rupanya bila semak-semak, anak dia dah kerja apa semua, dia dah tak dapat. Rupanya dia tak nak keluar daripada ni. Jadi oleh kerana itu kita berharap dengan adanya pengisytiharan satu hari pada tiap-tiap tahun, kita akan bercakap hari itu mengenai tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah lah, kita sebutkan kepada mereka. Kita hendaklah berikhtiar. Kalau kemiskinan itu merupakan suatu ujian Allah, maka apabila disebut ujian, dapat kita melepaskan diri kita daripada ujian, barulah kita berjaya. Macam-macam kita nak sebutkan, ulama kena tolong, cikgu kena tolong, pensyarah-pensyarah kena tolong, agar cepat sikit perubahan ini bakal berlaku. InsyaAllah. Kita harapkan Datuk Syahran dengar lah malam-malam ni. Mungkin doktor, dari sudut analisis ekonomi, apa harapan sebenarnya untuk belanjawan 2020? Kita tahu pasal bantuan STR yang 2024 tu bagi 2,500. Lepas tu kita ada SARA sebagai asas ramah dan sebagainya. Yang saya nak tengok ni adalah bagaimana kan kita mengenal pasti income bersih, iaitu di bawah sistem padu yang kita laksanakan. Ramai orang bersungguh-sungguh daftar pada padu tu, bagaimana padu itu digunakan dalam memberikan bantuan yang lebih efektif dan lebih berkesan. Jadi tengok padu tu bagi gunakan, bagaimana pula dengan segi subsidi bersasar dan sebagainya. Adakah ia akan melaksanakan subsidi bersasar pada RON 95? Adakah dia akan memanjangkan desil subsidi bersasar kepada Sabah dan Sarawak? Ini yang, tapi atas dasar apa, bagaimanakah kita lihat secara sekarang ni kita tak terasa sangat harga minyak makin turun, alhamdulillah lah. Tapi kalau harga minyak naik, nanti cerita lain. Tapi kita perlukan sesuatu basis lah, ataupun satu dasar atau platform yang kita lihat di mana mungkin padu itu yang kita tunggu selama ini daftar tu, bagaimana ia boleh digunakan. Jadi lebih baik untuk memberikan bantuan yang lebih efektif dan berkesan. Kalau boleh macam zaman
Khalifah Harun Ar-Rasyid masa tu. Kalau kita ingat dalam semua parti ada wakaf, ada yayasan macam Datuk dan sebagainya ni, kita dapat orang tak fikir pasal nak hidup pasal duit. Orang fikir cerita pasal ilmu. Bagaimana nak cerita pasal membantu orang lain. Itu adalah satu mimpi indah lah, seperti saya katakan. Satu kita harapkanlah idaman kita lah. Baik, terima kasih. Sebenarnya sejam tak cukup bincang soal kemiskinan dan juga soal ekonomi negara ini. Pastinya kita akan, insyaAllah kita undang lagi mungkin pasca bajet nanti, Belanjawan 2025. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi Yayasan Basmi Kemiskinan Datuk Zainal Abidin Sakum, dan juga di sebelah beliau Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi UniKL Business School. Hari Jumaat Datuk menonton Belanjawan di mana? Di rumah aja lah. Di rumah, tonton bernama TV Datuk. InsyaAllah kita berikan paparan yang cukup menarik nanti. Doktor mungkin terlibat juga lah dalam diskusi lain. Ada. Di sesi lain lah. Baik, terima kasih Datuk dan juga Doktor atas kesudian menjadi tetamu malam ini. Perkongsian cukup bermanfaat menjelang Belanjawan 2025, dan apa pun yang pasti, rakyat pastinya menunggu apa jua berita gembira ataupun kurang gembira ataupun sedih yang bakal kita ketahui hari Jumaat ini, Belanjawan 2025 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi teruskan menonton Bernama TV sehingga hari Jumaat ini, Belanjawan 2025. Kami akan bawakan liputan langsung dari Parlimen dan juga rakan-rakan yang berada di lapangan ini. Sekian saja untuk jam ini. Saya Iman Jamil. Jumpa lagi. Assalamualaikum.